السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, sebelum kita meneruskan bicara kita malam ini, terlebih dahulu kita ingin menyikap hasil daripada bicara kita yang lalu. Di sana kita telah mengambil beberapa perkara penting, terutamanya kaedah yang berpaksikan kepada akal, dan ia menunjukkan atas kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Dan kita juga telah melihat dua kaedah yang digariskan oleh pengarang. Kenapa kita memerlukan kepada panduan dan juga kaedah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana kita beriman kepada Allah, kita menyembahnya, dan kita tidak pernah melihatnya. Sebagai membuktikan atas kewujudan Allah, kita memerlukan kepada panduan untuk menambahkan keimanan dan keyakinan atas kewujudan Allah. Dan di antara kaedah yang telah kita lihat, yang pertama, al-adamu la yakhluqu syai'a. Ketiadaan ia tidak akan menciptakan sesuatu. Bila tanya kepada penganut agama Islam, kita meyakini alam ini adalah ciptaan Allah. Kita meyakini alam ini dicipta oleh pencipta. Sekiranya pencipta itu tidak ada, bagaimana mungkin ia menciptakan ciptaan makhluk alam ini? Dan kita juga telah melihat satu persoalan merujuk kepada persoalan kita tidak pernah melihat pencipta. Macam mana? Betul, kita yakin alam ini adalah ciptaannya, tapi kita tidak pernah melihat pencipta. Tuan-tuan, saya faham soalan itu, seolah-olah memberi gambaran sekiranya kita tidak pernah melihat pencipta, menunjukkan pencipta itu tidak ada. Begini, kita katakan sebenarnya kita tidak pernah melihat pencipta, ianya tidaklah menunjukkan atas ketiadaan pencipta. Manakala memadai hasil ciptaan menunjukkan adanya pencipta, cukup adanya produk menunjukkan ada yang menciptanya. Tuan-tuan, memadai bagi kita adanya produk ciptaan menunjukkan ada yang menciptanya, walaupun kita tidak pernah melihat pencipta. Okey tuan-tuan, gelas di tangan saya. Soalan saya, siapa di antara tuan-tuan, ibu-ibu yang pernah melihat pencipta kepada gelas ini? Siapa yang pernah tengok? Tak ada.
Kita tak pernah tengok tuan-tuan. Manakala tuan-tuan, sekarang kita percaya ini adalah produk ciptaannya, sedangkan kita tidak pernah melihatnya. Sebab itu saya katakan tadi, tidak semestinya kita tidak pernah melihat pencipta menunjukkan pencipta itu tidak ada. Bahkan memadai kita melihat produk ciptaannya menunjukkan adanya pencipta. Manakala saat kita melihat ciptaan ini, kita juga dapat melihat sifat-sifat yang ada pada pencipta. Tuan-tuan, nanti kita akan kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat terlebih dahulu. Dengan melihat gelas ini, kita dapat simpulkan sifat yang ada pada pencipta gelas ini. Tuan-tuan, percaya ke tak, pencipta gelas ini adalah seorang yang kreatif? Percaya tak tuan-tuan? Tuan-tuan, ibu-ibu percaya ke tak, pencipta kepada gelas ini adalah seorang yang berkemahiran tinggi? Tuan-tuan, perempuan percaya ke tak, seorang pencipta kepada gelas ini adalah seorang yang bijak? Tuan-tuan, bila kita melihat hasil produknya, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat yang ada padanya, sedangkan kita tidak pernah melihat pun siapa dia, apa bangsanya, apa agamanya, apa warna kulitnya, berapakah ketinggiannya, berapakah berat badannya. Tak pernah kita tahu. Manakala saat kita melihat produk ciptaannya, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat yang ada padanya. Tuan-tuan, kita ingin melihat sifat Allah, sebab kita tidak pernah melihat Allah. Macam tadi, tak pernah kita tengok pencipta gelas ni tuan-tuan, tapi kita yakin dia ada. Dengan melihat produk ciptaannya, kita dapat melihat sifat-sifat yang ada padanya. Okey, kita lihat kepada alam. Hal ini juga merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Allah ciptakan alam ini untuk kita melihat dan berfikir. Bukan sesaja tuan-tuan, apa yang kita lihat di hadapan mata kita bukan saja-saja. Petikan daripada suratul Jathiyah, juzuk 25, ayat 3 dan 4. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi. Tuan-tuan, langit yang kita lihat, bumi yang kita pijak, ianya menjadi tanda-tanda yakni kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Dan pada penciptaan kalian dan apa yang melata daripada haiwan ternak, ianya menjadi tanda-tanda yakni kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini. Bila kita lihat kedua-dua ayat di atas, Allah menyebut tentang langit, bumi, kita, haiwan. Semua itu menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang yang ada akal fikiran, bagi orang yang beriman, bagi orang yang meyakini. Perkara ini tidak akan tercapai melainkan dengan kita berfikir tentang alam. Ianya akan menatijahkan Allah, ianya akan menatijahkan sifat-sifat Allah. Okey, contoh, kita ingin melihat ciptaan Allah dan kita akan menyimpulkan sifat Allah hasil daripada ciptaannya itu. Unta, tuan-tuan, unta. Saranan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah mereka tidak menyaksikan sambil berfikir bagaimanakah unta itu diciptakan? Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyatakan ayat ini adalah saranan daripada Allah untuk kita berfikir tentang unta. Tuan-tuan, jadi sekarang kita ingin berfikir tentang unta dan kita akan melihat sifat Allah. Kita lihat unta tuan-tuan. Unta, di atas badannya, bermula daripada kepala sampai ke belakang, atas tuan-tuan, mempunyai 2 bulu. Ada 2 bulu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan pegang. Bulu atasnya adalah bulu yang kasar, manakala bulu bawah seperti mana terdapat pada baki lagi unta. Di antara fungsi bulu tersebut, ianya adalah menyerap haba panas
daripada pengudaraan luar. Oh, secara tidak langsung untuk menyejukkan tubuh badan unta tadi, betul. Dan bila kita menyaksikan dan melihat kepala unta, unta memiliki bulu mata yang panjang. Kenapa? Yalah, kan habitat kehidupannya pada tempat yang berdebu, padang pasir. Lalu Allah menciptakan kepadanya bulu mata yang panjang. Fungsinya, dia dapat meredah kawasan yang berdebu, berpasir, tidak ada masalah, tak gatal mata. Itu unta. Dan bila kita lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada unta, bahkan melihat kepada manusia yang mendiami kawasan yang berdebu, kawasan yang berpasir, juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka bulu mata yang panjang. Orang Arab tuan-tuan, lentik bulu mata. Kita, orang kita bulu mata tak lentik, bagi tambah. Nak bagi lentik tuan-tuan, takut berdebu. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat itu, kemudian bila kita lihat sinam ataupun bonggol unta. Unta di antara haiwan yang mampu bertahan dalam tempoh berminggu tanpa minum dan tanpa makan. Dan bila kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan khazanah di dalam tubuh badannya, dapat menyimpan air dalam tempoh tertentu. Dan bila kita menyaksikan kaki unta tuan-tuan, kita lihat tapak kakinya mengembang. Yalah, bersesuaian kehidupannya pada padang pasir, tak tenggelam kakinya. Tuan-tuan, bila kita lihat satu persatu hasil daripada ciptaan unta, tuan-tuan, kita dapat menyimpulkan sifat yang ada pada pencipta unta. Semestinya pencipta unta tuan-tuan maha bijaksana. Betul tak tuan-tuan? Ya, dia tahu, bijaksana sungguh penciptanya dengan ada penyimpanan air dalam tubuh badan unta. Kemudian dengan kaki yang kita nyatakan tadi, dengan bulu yang ada pada unta, ialah dia meredah tempat yang panas. Lalu Allah menciptakan kepadanya bulu 2 lapisan. Bila kita menyaksikan, semestinya pencipta itu maha bijaksana, dia tahu apa yang diciptakan. Dan bila kita melihat unta, kita mengetahui pencipta kepada unta itu maha mengetahui, Al-Alim. Dia tahu tuan-tuan apa yang bersesuaian untuk unta. Dan bila kita menyaksikan unta, kita akan melihat pencipta unta itu semestinya Al-Khabir, maha mendalam pengetahuannya. Dan bila kita melihat dan berfikir tentang unta, kita akan menyaksikan semestinya pencipta itu, tuan-tuan, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Perkara ini tidak akan tercapai tuan-tuan, melainkan dengan kita berfikir. Kita berfikir, kita akan melihat, kita akan menyaksikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebenarnya ada cara untuk kita menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kejap. Maksudnya sekarang, kita bukan hanya disarankan untuk melihat unta semata-mata, betul. Walaupun terdapat ayat khusus berbicara tentang unta. Manakala bila kita menelusuri ayat petikan daripada suratul Jathiyah, kita akan melihat yang mana saranan bukan hanya kepada unta semata, bahkan kepada alam, langit, bumi, diri kita. Tuan-tuan, diri kita, kemudian haiwan, ini semua di antara tuntutan kepada kita untuk menyaksikan alam. Natijahnya adalah menambahkan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita keluar sejenak, sebab di sini di antara tuan-tuan dikenali peminat alam. Tuan-tuan di antara mereka yang minat alam, sebab tuan-tuan biasa camping. Bulan ni tak tahulah ada camping ke tak. Ada camping bulan ni. Tuan-tuan minat alam, sekali camping tuan-tuan ramai di antara tuan-tuan, sebab saya pernah pergi tengok, ramai yang join. Jadi kita minat alam. Salah ke tak? Tak salah. Bahkan ianya juga di antara cara untuk kita meningkatkan iman dan melihat sifat Allah. Tuan-tuan, bila kita meredah hutan belantara, kita akan menyaksikan keajaiban. Kita akan melihat sesuatu tuan-tuan yang tidak ada pada tempat kita. Di sana terdapat tumbuh-tumbuhan yang tersedia air di dalamnya, dan kita boleh meminum dan mengambil manfaat daripadanya.
Tuan-tuan, hutan belantara sebahagiannya susah kepada kita untuk memperolehi sumber air. Sumber air susah kepada kita. Lalu Allah menciptakan sesuatu yang mudah untuk kita. Dan bila kita menyaksikan, di antaranya daun, fungsi daun adalah recycle semula daripada karbon dioksida kepada oksigen, menunjukkan kehidupan baik manusia dan juga haiwan memerlukan kepada tumbuhan hijau. Tuan-tuan, siapa yang menciptakan daun? Siapa yang menciptakan daun dan dia tahu daun ini adalah suatu keperluan untuk kehidupan manusia dan juga haiwan? Allah. Dan kita melihat sifat yang ada pada Allah. Oh, maksudnya sekarang kami faham. Artinya kita boleh mengembara mana-mana tempat. Cuma apa yang kita saksikan itu kita mesti berfikir dan merenung tentang sifat-sifat Allah untuk menambahkan keyakinan dan keimanan kita. Macam tu? Betul. Apa jua yang kita lihat, tuan-tuan? Apa jua yang kita lihat? Contoh yang lain. Di antara 7 keajaiban dunia, tuan-tuan, adalah piramid. Jadi piramid, bila kita menyaksikan, kita melihat dengan bongkah batu sebahagiannya sekitar satu tan ke atas, tuan-tuan, kita berfikir dengan akal, ada ke orang yang gagah boleh angkat disusun meninggi begitu? Bila kita berfikir, tuan-tuan, kita juga boleh menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah boleh mencipta seorang yang bijak pandai tadi, tuan-tuan? Akal itu adalah kurniaan Allah. Semestinya Tuhan yang mencipta dia, mencipta akal individu tersebut, arkitek tersebut, tuan-tuan, maha mengetahui dan maha mendalam pengetahuannya melihat kepada apa yang kita saksikan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kita teruskan bicara kita malam ini. Berikutnya, pengarang menyatakan kepada kita, idza ra'aita baban min khashabin qad utqina sun'uhu fa innaka sata'lamu anna as-sani'a yamliku al-khashab. Sekiranya kamu melihat pintu yang diperbuat daripada kayu, kita tengok pintu kayu, apa yang dapat kita faham, tuan-tuan, bila kita lihat pintu daripada kayu, yang mana pintu itu cukup tekun, hasil seni binanya cantik, tekun, kita lihat ukirannya. Saat itu, apa yang terlintas dalam hati kita, maka sesungguhnya pasti kamu mengetahui, sesungguhnya tukang kayu itu semestinya memiliki kayu yang baik, dan sesungguhnya dia mampu untuk memotong kayu dengan betul. Bila kita lihat, tuan-tuan, kita lihat hasil ciptaan dia, kita dapat menyimpulkan beberapa perkara yang ada pada dia. Dan sesungguhnya dia adalah berkemampuan menjadikan kayu itu cukup licin. Dan bila kita melihat, semestinya dia mempunyai paku, ialah untuk menghubungkan di antara kayu. Dan sesungguhnya dia ada seorang yang berkemahiran untuk menyusun kayu tadi dengan paku yang diketuk. Dan sesungguhnya semestinya dia mempunyai kepakaran. Tuan-tuan, bila kita lihat satu, kita dapat menyimpulkan beberapa sifat yang ada pada dia. Padahal kita pun tak kenal dia. Kita pergi rumah kawan kita, baru selesai renovate, tuan-tuan, cantik. Apa cerita, tuan-tuan, bila kita lihat hasil daripada renovate? Kita tengok, cantik betul. Mak, ada nombor tak? Nombor tukang, nombor kontraktor, nanti send kepada aku. Cantik betul. Bila kita melihat hasil itu, tuan-tuan, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat yang ada pada dia. Padahal kita tak kenal pun, kita yakin dengan dia. Kenapa, tuan-tuan? Saat kita melihat hasil ciptaannya, ini apa yang tercetus daripada akal kita di saat kita menyaksikan sesuatu di hadapan mata kita. Lalu, kata pengarang, bila kita lihat tukang kayu tadi
dia menebuk kayu dengan baik pada pintu untuk meletakkan kunci pintu. Kita melihat yang mana dia mempunyai kemahiran, kemampuan untuk membangunkan pintu yang baik. Kita tahu dia ada kemahiran. Bila kita tengok pintu ni tuan-tuan, kita dapat menyimpulkan mesti dia ada mesin yang baik. Saya yakin tuan-tuan sedia maklum, mesin juga memainkan peranan penting. Mesin tak elok tuan-tuan, kita potong tak cantik, butuh kayu. Mesin cantik tuan-tuan, lain pula ceritanya. Jadi kita dapat melihat, kita dapat berfikir, hebat, mesti dia ada kelengkapan yang baik, kelengkapan yang mencukupi. Mesinnya juga hebat, bukan mesin biasa ni dia pakai, mesti hebat dia lah. Tengok kayu tebal mana dia boleh potong begitu je, mesti mesin ni cantik. Jadi kita dapat melihat dan berfikir tentang dirinya. Kita ringkaskan, kata pengarang, wa hakadha sanajidu anna at-tafakkur fil masnu' yadulluna ala ba'd sifati sani'ihi. Dan demikian itu ia mendapati sesungguhnya dengan berfikir pada hasil produk ciptaan tadi tuan-tuan, ianya menunjukkan kepada kita sebahagian daripada sifat pencipta. Kita sepakat kita tidak pernah melihat siapa pun yang mencipta gelas ini tuan-tuan, tetapi dengan adanya hasil produk menunjukkan adanya pencipta. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada surah Yunus ayat 101, juzuk 11, melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 10. Muka surat 10 ayat 111. Artinya, katakanlah, yakni wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang terdapat di langit dan di bumi. Tuan-tuan, arahan kepada kita supaya perhatikan. Katakanlah, yakni Muhammad, perhatikanlah apa yang terdapat di langit dan juga di bumi. Namun begitu, semua tanda yakni yang menunjukkan kekuasaan Allah dan peringatan yakni pada Rasul tidak akan memberi faedah kepada orang yang tidak beriman. Tuan-tuan, peringatan yang dibuat oleh para Rasul tidak akan memberi faedah kepada orang tidak beriman. Menunjukkan tuan-tuan, dengan kita menyaksikan alam, kita berfikir tentang alam, tuan-tuan, ada cara untuk meningkatkan iman. Ianya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Ianya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini. Terdapat pada penciptaan alam. Kemudian pengarang juga memuatkan beberapa ayat yang lain. Di antaranya petikan daripada suratul A'raf ayat 185. Ini di antara ayat-ayat yang menyarankan kepada kita untuk merenung alam tuan-tuan. Untuk merenung alam. Okey, kita lihat ayat 185 suratul A'raf. Artinya, apakah mereka tidak memerhatikan kejadian langit dan bumi? Apakah mereka tidak memerhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala yang diciptakan oleh Allah? Kita lihat bahawa barangkali telah dekat kebinasaan mereka. Allah kaitkan kepada musyrikin. Kenapa mereka tidak menyaksikan tentang kerajaan langit dan bumi, apa yang terdapat di langit dan bumi dan apa yang diciptakan oleh Allah? Kemudian Allah kaitkan selepas itu bahawa barangkali telah dekat kebinasaan mereka. Kenapa dikaitkan dengan kebinasaan selepas disebut tentang alam? Tuan-tuan, menunjukkan tuan-tuan, dengan kita menyaksikan alam, ada caranya untuk kita melihat hari kiamat. Macam mana tu? Nanti kita akan lihat tuan-tuan. Dengan kita menyaksikan alam dan kita menghubungkan dengan hari akhirat, yang mana alam yang kita lihat ini, bila kita berfikir, merenung tentangnya tuan-tuan, ianya bukanlah selama-lamanya. Sebaliknya akan tiba masa kebinasaannya juga. Okey, kita berhenti pada poin ini tuan-tuan. Saat kita merenung alam, tuan-tuan, alam yang kita lihat di hadapan mata kita, ianya akan berakhir dengan kebinasaan. Ini prinsip iman kita. Manakala tuan-tuan, hal ini juga bersesuaian dengan penemuan saintifik.
ini bersesuaian dengan penemuan saintifik yang mana alam akan berakhir. Betul ke? Betul tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu-ibu boleh search the Big Rip Theory. Big Rip Theory, BIG sengkang RIP. Tuan-tuan, satu teori yang berbicara tentang koyakan besar, koyakan dahsyat yang akan berlaku. Tuan-tuan, teori ini tuan-tuan hasil daripada penemuan saintifik, pengkajian, menatijahkan kelak alam ini akan berakhir, akan berlaku koyakan langit yang dahsyat tuan-tuan. Manakala ianya berlaku hasil daripada penelitian langit. Dan ini juga saranan daripada Al-Quran untuk kita melihat alam. Manakala sekarang tuan-tuan, dengan teknologi yang ada pada kita, zaman kita ini adalah zaman teknologi tuan-tuan, lebih dekat, lebih mudah untuk kita faham. Kita search sahaja YouTube, Google, kita akan melihat apa yang dibincangkan oleh mereka, penemuan tersebut, sehingga mencetuskan pengakhiran alam yang mana ianya pasti akan berlaku. Adapun bagaimana berlakunya koyakan tersebut, tuan-tuan boleh search YouTube, lebih mudah faham tuan-tuan. Tuan-tuan search je The Big Rip Theory. Tuan-tuan akan melihat yang mana itu adalah bacaan saintifik, dunia akan berakhir dengan koyakan dahsyat. Bagaimana ianya berlaku, tuan-tuan boleh tengok secara video. Tuan-tuan search je, malam nanti sebelum kita tidur, kita search The Big Rip Theory, kita tengok bagaimana berlakunya pengakhiran sehingga berlakunya koyakan dahsyat. Tuan-tuan, ini adalah saranan daripada Al-Quran untuk kita menyaksikan alam. Manakala penemuan itu langsung tidak mengejutkan kita. Kenapa tuan-tuan? Sebab agama kita ini adalah agama fitrah. Agama kita ini adalah agama yang menuntut umatnya supaya sentiasa berfikir, supaya sentiasa kritis dalam berfikir. Agama kita tidak menghalang umatnya untuk berfikir tuan-tuan. Kejap. Kami nak tahu kenapa kata begitu. Begini, melihat kepada penemuan tersebut, hasil daripada penelitian alam, kelak akan berlakunya koyakan dahsyat. Kenapa saya kata kita penganut agama Islam, perkara ini tidak mengejutkan kita? Sebab di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan tentang perihal itu. Tuan-tuan, sedar tak sedar tuan-tuan, di antara peristiwa yang berlaku saat terjadinya pengakhiran alam, ayat pertama dan ayat yang kedua surah Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan Tuhannya telah memberi keizinan dan ianya benar-benar berlaku. Kiamat berlaku tuan-tuan dengan keizinan Allah. Ini dua ayat yang menyatakan tentang koyakan itu. Kejap, itu belahan mereka menemui yang mana kelak akan berlaku koyakan. Tuan-tuan, bila kita lihat, ianya menunjukkan kepada kita satu tujuan yang sama, walaupun melihat lafaznya yang berbeza. Tak terintroduksi lagi haji, juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang koyakan. Ayat pertama dan ayat yang kedua suratul Infitar, juzuk 30. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Apabila langit terkoyak dan apabila bintang-bintang jatuh berguguran. Jadi melihat daripada apa yang tertera di tangan kami penganut agama Islam, Al-Quran yang dibaca oleh kami, penemuan kalian tidaklah mengejutkan kami. Sebab memang kami yakin, kami beriman kelak akan berlaku peristiwa tersebut. Terima kasihlah kalian kaji, akhirnya menemui kelak akan berlaku koyakan dahsyat. Terima kasih. Dan ianya juga menjadi bukti yang cukup kuat bahawasanya Al-Quran yang ada di tangan kita tuan-tuan bukan ungkapan manusia. Mustahil tuan-tuan. Mustahil Al-Quran yang ada di tangan kita adalah ungkapan manusia, melainkan ianya adalah bicara daripada pencipta alam. Dia tahu
bagaimana alam ini akan berakhir seperti mana dia telah mencipta alam ini. Tuan-tuan, pelik ke tak tuan-tuan? Pencipta yang mengetahui jangka hayat produk ciptaannya. Pelik tak tuan-tuan? Sebab Allah sebut kelak bagaimana berakhirnya alam. Soalan saya sekarang, bila kita melihat Allah yang mencipta alam dan dia tahu bagaimana pengakhiran alam, pelik ataupun tidak tuan-tuan? Pencipta yang mengetahui jangka hayat yang ada pada produk ciptaannya. Tak pelik. Mungkin ada di sini Haji Man, toke tempe. Toke tempe. Tempe tuan-tuan, bukan tempe lah, tempe. Okey, toke tempe. Haji, bila Haji nak tanya Haji dah lama mana mengusahakan bisnes tempe ni? Ada dah 35 tahun. Nak tanya Haji punya tempe jangka hayatnya berapa hari? Oh, saya punya tempe sebab saya tak guna bahan-bahan yang tidak baik, dia tak tahan lama. Sekitar 3 hari je tempe saya tu. Kita lihat tuan-tuan, kenapa Haji Man tahu jangka hayat yang ada pada produk ciptaannya? Pelik ke tak tuan-tuan? Tak pelik. Sebab dia ada pengalaman. Sebab dia yang mencipta tempe tu, dia tahulah jangka hayat yang ada pada produknya. Tak pelik tuan-tuan. Dan dia tahu tanda-tanda rosak yang ada pada produknya. Tak pelik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang tanda-tanda, berbicara tentang bagaimana pengakhiran tersebut tuan-tuan. Ianya bukanlah satu kepelikan, bahkan ianya menunjukkan Allah itulah pencipta kepada alam ini. Tuan-tuan, kami seringkali mengingati satu ungkapan daripada Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Tuan-tuan, seringkali dia mengulangi ungkapan ini. Dia sebut, selalu dia sebut, dia kata, kalian balik nanti ke negara masing-masing, katakan kepada mereka, yang ini bukan Islam, bahawasanya Al-Quran dan juga Sunnah jauh mendahului saintifik. Tuan-tuan, dia adalah pengasas kepada bukti mukjizat saintifik berpengkalan di Riyadh tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh search mengenai individu yang saya sebutkan tadi, Zindani, Z-E-N-D-A-N-I. Tuan-tuan boleh search. Dia selalu ulang benda tu. Dia kata balik nanti, jumpa mereka, katakan kepada mereka bahawasanya Al-Quran dan surah Sunnah jauh mendahului saintifik. Tuan-tuan, individu tersebut, dia menggunakan pendekatan dakwah melalui pembuktian saintifik. Nanti kita akan masuk tuan-tuan, melihat kepada pengalaman yang dilalui olehnya, hujahan yang dikemukakan oleh pengarang dengan membuktikan saintifik. Tuan-tuan, sebab orang bukan Islam, mereka belajar, mereka hebat tuan-tuan, mereka faham, mereka bergelumang dengan sains. Oh, maknanya peluang tersebut kita gunakan untuk memberitahu kepada mereka bahawasanya Islam ini adalah agama yang telah lama berbicara mengenainya dan mendahului penemuan mereka itu. Kemudian kita teruskan. Okey. Bersesuaian kita berbicara tentang sifat Allah tuan-tuan. Sebab sekarang kita sedang melihat sifat Allah. Melalui kita menyaksikan alam, kita dapat melihat sifat yang ada pada pencipta alam. Di antaranya tuan-tuan, sifat Allah, pengarang masuk berbicara Al-Hayyud Daim, kehidupan yang selama-lamanya. Allah itu maha hidup yang selama-lamanya. Kita akan lihat tuan-tuan. Kata pengarang, kita ingin melihat, kita ingin merenung, kita ingin berfikir, inna ta'ama la ta'kuluhu la inna ta'ama la ta'kuluhu la yasma' wa la yubsiru wa la yataharraku wa la yanmu wa la yatanaffasu wa la yatazawwaju wa la yanamu wa la yastayqidhu fa idza dakhala at-ta'amu fi jismika asbaha jisman hayyan. Sekarang kita ingin berfikir sejenaklah. Sesungguhnya makanan yang kamu memakannya, yang saya makan, tuan-tuan makan, ibu-ibu kita makan, makanan tersebut dia tidak mendengar, dia tidak bergerak, dia tidak membesar menumbuh, dia tidak bernafas, dia tidak berkahwin,
dia tidak tidur, dia tidak bangun, maka apabila dia masuk ke dalam jasad kamu, menjadikan jasad kamu hidup. Okey, sekarang pengarang ajak kita lah, saya sambil kita santai berfikir tuan-tuan. Makan yang kita makan tu, ayam goreng tuan-tuan, kita goreng ayam, kita tinggal 5 jam, macam tu lah saiznya. Dia tak semakin membesar tuan-tuan. Dia juga tidak bernafas. Ayam goreng tadi, dia pun tak berkahwin. Macam tu lah keadaannya, kita goreng dia. Tuan-tuan, bila dia masuk dalam jasad kita, menjadikan jasad kita hidup, menjadikan jasad kita ini bertenaga. Sedangkan pada makanan tadi tak membesar pun. Bila masuk dalam jasad kita, lain pula jadinya. Kemudian kata pengarang, dan demikian itu juga, wa kadzalikal halu fi ta'amil hayawan, wa kadzalika mawadil ma'i wat turabi wal hawa'i alladhi yataghadha biha an-nabatu la tanmu wa la tuthmiru wa la tatanaffasu wa la tataghadha. Demikian itu ianya juga berlaku pada makanan haiwan. Dan demikian itu juga apa yang ada pada air. Ialah tuan-tuan, air yang kita minum tuan-tuan, air ni pun macam tu juga, tak bertambah. Kita beli air ni tuan-tuan seminggu, tak bertambah airnya. Tapi bila dia masuk dalam jasad kita tuan-tuan, menjadikan jasad kita bertenaga, memanjangkan hayat kita. Begitu juga udara dengan yang kita sedut. Manakala dengan kita melihat, kita berfikir, kita bernafas, semua ini tuan-tuan, bila kita merenung, betul, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu tadi daripada makanan yang tidak hidup. Dia masuk dalam badan kita, dia menghidupkan tubuh badan kita, menambahkan berat badan kita. Kemudian kata pengarang, saya ringkaskan tuan-tuan, ini satu mungkin kita pernah dengar mengenainya. Walaqad hawala al-insanu an yakhluqal hayata faba'a bil fashali dzari'. Dan sesungguhnya manusia itu berusaha untuk mencipta kehidupan. Tuan-tuan, mereka cuba untuk mencipta kehidupan, sesuatu yang boleh hidup. Bukan robot tuan-tuan, sesuatu yang boleh hidup. Dalam kurungannya adalah roh. Mereka cuba untuk menciptanya. Manakala tuan-tuan, tidak ada manusia yang mampu untuk mencipta kehidupan itu. Bahkan udara, tidak ada seorang manusia yang mampu mencipta udara. Bila kita lihat di sini, bahkan kata pengarang, mereka berhadapan dengan ketewasan, dengan ketidaktentuan hasil daripada usaha mereka ini. Bahkan kata pengarang, wa a'lana al-bahithuna fil syarqi wal gharbi ajzahum an khalqil hayah. Bahkan mereka mengiklankan, mewawarkan ketidakmampuan mereka, baik di timur ataupun di barat, untuk mencipta kehidupan. Betul tuan-tuan, kehidupan tak ada seorang boleh mencipta. Seorang telah meninggal tuan-tuan, untuk mencipta kehidupan untuknya takkan berlaku. Tidak ada seorang manusia yang mampu untuk menciptakan kehidupan. Yang berlaku kepada Nabi Isa itu adalah mukjizat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berlaku kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seorang yang telah meninggal dunia dihidupkan semula dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaitan dengan mukjizat tuan-tuan, itu cerita lain. Jadi sekarang, sehingga hari ini tidak ada seorang yang mampu untuk memberi dan menghidupkan kehidupan. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang ketidakmampuan manusia. Petikan daripada surah Al-Hajj juzuk 17. Juzuk 17 muka surat 341. Kita lihat terjemahan tuan-tuan. Kita lihat terjemahan ayat 73. Wahai sekalian manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengarkanlah ia dengan bersungguh-sungguh. Allah mau buat perumpamaan tuan-tuan, Allah arahkan kepada kita untuk dengar. Apakah perumpamaannya? Kita lihat
sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah itu tidak sama sekali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk menciptanya. Okay. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Yakni kedua-duanya lemah, alangkah lemahnya yang meminta, yakni yang menyembah, dan alangkah lemahnya yang diminta, yakni yang disembah. Okey. Sekarang Allah membuat perumpamaan, tuan-tuan, bahawasanya manusia itu lemah, tak mampu untuk mencipta kehidupan. Sesungguhnya yang kalian seru selain daripada Allah. Mereka tidak beriman, tuan-tuan, mereka menyembah selain daripada Allah. Sembahan mereka itu, tuan-tuan, tidak mampu untuk mencipta lalat. Ataupun mereka itu sendiri saat mereka berkumpul beramai-ramai untuk mencipta lalat, mereka tak mampu. Ataupun melihat kepada sembahan mereka itu, tuan-tuan, untuk mencipta lalat, tak mampu. Dia sendiri pun boleh bergerak ke tak, tuan-tuan? Ini logiknya. Bukan kita berkata pada mana-mana pihak, tuan-tuan, tak. Bila kita berfikir, itulah yang disebut oleh Allah. Dia sendiri pun tidak mampu untuk bergerak, membantu. Bagaimana dia menciptakan? Dan sekiranya lalat mengambil sesuatu, tuan-tuan, lalat hinggap, lalat ambil sesuatu, tuan-tuan, daripada apa yang terdapat dalam makanan kita tadi, tuan-tuan, siapa di antara manusia yang mampu untuk mengembalikan semula apa yang diambil oleh lalat? Tak ada, tuan-tuan. Dan sekiranya apa yang telah diambil oleh lalat, sesuatu daripada mereka, mereka tidak mampu untuk mengembalikan semula. Lemahnya seorang yang meminta, yang menyeru kepada berhala, tuan-tuan, lemah, dia lemah. Dan yang diseru itu juga lemah, tuan-tuan, yang diseru itu lemah. Yang diseru, dia tak mampu untuk cipta lalat. Dan sekiranya lalat mengambil sesuatu daripada dia, tuan-tuan, hingga contoh, dia batu, di hadapannya ada buah-buahan sebagai contoh, tuan-tuan, makanan, lalat hinggap, tuan-tuan, dia pun tak boleh bergerak untuk menghalang lalat. Lemahnya yang meminta, mereka menyembahnya, dan lemahnya yang disembah itu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya lemahnya manusia, mereka tidak mampu untuk mencipta kehidupan, tuan-tuan, sehingga ke hari ini tidak ada seorang pun mampu untuk mencipta kehidupan, yang mana ianya adalah kekuasaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung pada poin berikutnya, tuan-tuan, pada pertemuan akan datang. Jadi di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada bicara kita, iaitu yang pertama, Islam tidak pernah menghalang umatnya daripada berfikir. Bahkan Islam menekankan dan menyarankan umatnya untuk sentiasa berfikir. Tuan-tuan, ini Islam. Islam tak pernah halang kita untuk berfikir, bahkan saranan agama untuk kita berfikir. Menunjukkan, tuan-tuan, Islam ini adalah agama yang bersesuaian dengan ilmu. Saranan agama ini padat dengan ilmu. Bahkan Islam tidak menolak penemuan. Ini yang pertama. Yang kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu setiap sesuatu yang kita saksikan daripada alam, ada caranya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, iaitu dengan kita berfikir tentang sifat Allah yang ada pada hasil ciptaannya. Ini di antara cara untuk kita menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepadanya. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan mudah, tuan-tuan. Lemahnya kita, lemahnya manusia di luar, lemahnya mereka, tuan-tuan, kita bayangkan apa yang mereka sembah itu, mereka yang menciptanya, tuan-tuan. Yang disembah tu lemah. Lemahnya dia, tuan-tuan, orang yang cipta dia. Lemahnya mereka yang menciptanya, tuan-tuan. Mereka tahu mereka yang cipta dia, kemudian mereka sembahnya, tuan-tuan. Kedua-dua mereka lemah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keimanan kita dan meningkatkan keyakinan kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara iman kita dan mengurniakan petunjuk mereka yang belum lagi
menganut agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya memohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya mohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.